Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, hari ini kita akan meneruskan lagi lah perkongsian kita dalam mengenal tentang tamadun Islam di India. Dan 2 minggu lepas kita dah bercerita tentang Empire Mughal, bagaimana ianya didirikan, bagaimana ia berkembang dan kemudiannya dia jatuh. Dan hari ini kita akan sambung kepada kejatuhan Empire Mughal, faktor-faktor dia jatuh dan apa pengaruh dia kepada alam kita ni, alam Melayu. Alam Melayu. Jadi ketika Empire Mughal ni jatuh sekitar kurun ke 18, ketika dia mula jatuh tu, dalam waktu yang sama, kerajaan Safawiyah Syiah yang di sebelah kiri dia tu pun sama tengah jatuh. Kerajaan Osmaniyah pula pada waktu itu pun dah tak berkembang, dah stagnan, dah mula stagnan. Jadi kurun ke-18 tu adalah kurun yang memang memperlihatkan kerajaan-kerajaan Islam ini dia sudah semakin berada dalam keadaan jatuh lah, dalam era kejatuhan. Jadi ada teori mengatakan ini kebetulan. Ini bukan kebetulan sebab antara lain adalah kerana Eropah sedang berkembang. Jadi ketika Eropah sedang berkembang, kerajaan Islam sedang bergolak. Sedang ada isu kewangannya, ada isu perebutan kuasa, menyebabkan Eropah dari hari ke hari dia semakin pesat, menyebabkan yang kita panggil revolusi perindustrian makin lama makin. Renaissance awal lagi kan, lepas tu barulah revolusi perindustrian penyebab kepada penciptaan mesin-mesin, robot-robot kan, yang automated. Jadi menyebabkan dari segi ekonomi lebih banyak production dibuat di sana. Dari segi ketenteraan sudah ada mesin-mesin lebih canggih, senjata lebih canggih dan sebagainya. Kemudian pengangkutan, kereta api sudah semakin baik. Kemudian kapal sudah pakai bukan enjin, steam, kapal wap. Jadi perkara itu bukan kebetulan terjadi, tetapi memang ianya dilihat kalau ikut Ibn Khaldun memang dah sampai masa untuk dia jatuh. Sudah sampai kitaran dia berada di bawah, jadi muncul tamadun yang lebih besar pula. Jadi tamadun ketika ini adalah bagaimana Eropah sedang bangkitlah. Kemudian yang kedua mungkin antara lain adalah masalah umat Islam tak bersatu. Jadi masalah umat Islam tidak bersatu tu bukan umat Islam secara keseluruhan semata-mata, tapi yang dalam satu negeri pun. Contohnya Mughal yang kita lihat ni, dalam satu negara kekuasaan pun mereka tidak bersatu sesama umat Islam. Kerana ada kepentingan-kepentingan nakkan kuasa lah. Nakkan kuasa, biasalah. Itulah yang terjadi dalam mana-mana pun, bukan kata Islam saja, tetapi mana-mana tamadun memang berlaku perkara tu. Dan itulah cara permulaan kita untuk mengingatkan tentang secara gambaran besar lah. Jadi Mughal Empire, keluasan paling besarnya adalah di mana yang kita lihat sekarang ini, iaitu lebih besar keluasan daripada India hari ini, 122% lebih besar. Kemuncaknya 1690 ni, dan kemuncak inilah pada zaman siapa? Aurangzeb. Sebelum ni saya sebut Aurangzeb. Bila saya dengar orang India sendiri yang sebut dia tidak Aurangzeb. Siapa yang pandai kat sini boleh betulkan. Tapi jadi saya pun ikutlah Aurangzeb lah sebenarnya bunyinya. Dia seperti juga orang sebut Erdogan. Itu ejaan dia, tapi sebutan dia bukan Erdogan. Dia seperti hilang G tu. Erdogan.
Erdogan. Ada yang dia lebih sikit dia punya makhraj dia sebut Erdogan. Itu pun salah juga. Dia jadi ain pula kan. Jadi rupa-rupanya kita kena belajar jugalah bahasa sebenar dari segi sebutan dia. Jadi saya harap betul lah tu namanya Aurangzeb. Jadi kalau Mughal ketika kemuncaknya meliputi India, Pakistan, Afghanistan dan juga Bangladesh hari ini. Dan secara sepintas lalu ini yang sudah kita lihat nama-nama mereka ini Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan dengan sumbangan-sumbangan waktu gemilang ni lah. Tapi tuan-tuan dan puan, kebanyakan lah kalau bercerita tentang Mughal akan berakhir di Aurangzeb. Kenapa yang selepas itu tak dikenali? Nanti kita akan lihatlah. Ramai lagi ni. Selepas daripada itu, adik-beradik berebut tahta lah sudah tentu. Daripada Aurangzeb, sejak pada zaman Aurangzeb lagi. Aurangzeb ini pun mengambil alih tahta ayahnya ketika ayahnya masih hidup. Shah Jahan. Okey. Ini antara apa yang kita dah sentuh sebelum ni. Yang nanti saya akan menjawab juga soalan 2 minggu lepas ada sebut. Sebenarnya Aurangzeb ni macam mana? Adakah okey ke tidak? Dia adakah seorang yang dapat mengembalikan moral dalam keadaan yang lebih baik ke tidak? Kerana dia seorang yang kuat agama. Kan? Dan dia kembalikan apa yang telah so-called dirosakkan lah. Dia bergantung kepada bagaimana kita melihat lah. Dia yang melihat dari segi keharmonian antara kaum dan agama, dia kata zaman Akbar lah berlakunya keamanan. Tidak ada pertelingkahan antara kaum dan agama kerana dia toleransi semua agama. Sebab zaman dia lah yang diperkenalkan agama yang gabung semua tu. Kan? Agama dinul ilahi tu. Jadi ada yang berpandangan keharmonian tu penting lagi. Maka Akbar dikatakan lebih baik. Tetapi apa yang terjadi sejak zaman Akbar sehingga ke zaman Shah Jahan ini, mereka hidup dalam keadaan toleransi antara agama yang sangat-sangat fleksibel lah. Orang kata. Sehingga mana sejak Akbar ini sudah tidak ada jizyah kepada bukan Islam. Sebelum ini ada zaman Babur, Mayun. Tidak ada jizyah. Jadi tuan-tuan puan-puan cuba bayangkan hampir berapa tahun ni? 1556 sampai 1627, lebih kurang 70 tahun. Lebih kurang 70 tahun masyarakat sudah berada dalam keadaan yang selesa, yang tidak perlu ikut cukai yang yang sebelum ini dikenakan terhadap bukan Islam menurut tafsiran dalam yang kita sebut sebagai negara Islam. Memang orang bukan Islam masuk dalam negara Islam, maka selagi dia ingin beraman, hidup bersama dan kemudiannya menjadi rakyat warga negara, atau kita sebut warga negara lah sekarang kan, maka dia kenalah bayar jizyah. Jadi itulah yang sepatutnya, tetapi itu sudah dihapuskan oleh Akbar. Dihapuskan oleh Akbar. Begitu juga cukai tanah. Ada cukai tanah. Cukai tanah pun orang Hindu tak payah bayar. Jadi banyak perkara yang dirasakan kita dah sama rata. Lama ni. Tiba-tiba muncul Aurangzeb. Aurangzeb ini dia menegaskan balik bahawa kita perlu mengikut pentadbiran cara Islam. Jadi dia melaksanakan syariah dengan kuat. Berlakulah penentangan. Penentangan pada Hindu, penentangan pada Sikh, orang Sikh dan juga agama-agama yang lain lah. Okey. Ini faktor kejatuhan secara umumnya yang penting untuk kita ketahui. Sistem ini, sistem pentadbiran negara ni
Aristokrat ni adalah mereka yang dikatakan ketua kerajaan lah negara. Jadi polisi-polisi mereka ni sentiasa berubah. Jadi apabila sentiasa berubah, bertukar-tukar pemimpin, perubahan-perubahan itu menyebabkan income dari segi mendapatkan income. Kita cerita income dulu kerana ni ada melibatkan duit juga ni. Zaman Aurangzeb telah mewarisi kekayaan yang luar biasa. Dan zaman Aurangzeb dikenali sebagai the world economic power. Zaman Aurangzeb. Dia telah mengalahkan China waktu tu. Jadi kekayaan dia luar biasa. Sehingga mana saya baru je menemukan satu orang tu, dia jumpa dekat selatan Jerman satu miniature balai istana Aurangzeb yang dibuat daripada emas, yang dengan batu permata, 300 lebih batu permata yang dibuat, yang nak menunjukkan kekayaan Aurangzeb ini. Sebab raja di sana dulu sangat mengagumi Aurangzeb sampaikan dia rasa dia nak jadi kaya seperti mana Aurangzeb. Jadi sisi baik cerita Aurangzeb ni ada lagi yang menyatakan bahawa Aurangzeb ni walaupun dia kaya, tetapi kekayaan itu tidak masuk ke hati dia. Maknanya dia tak ambil duit untuk mentadbir negara, melainkan dia buat kerja. Dia buat kerja, dia salin semula Al-Quran dan dia jual. Dan daripada situ yang untuk menampung kehidupan dia. Yang itu yang dikisahkan lah, diberitakan. Tapi ketika itu kerajaan cukup kaya. Cukup kaya. Jadi aristokrat ini dia berubah-ubah lah, ikutlah polisinya. Jadi dari segi itu kadang-kadang bajet tak cukup lah. Macam contoh zaman Shah Jahan memang kaya, tetapi kekayaannya itu dia menekan golongan petani. Sebab apa? Dia nak buat Taj Mahal contohnya dengan kos yang sangat tinggi. Jadi dia mengenakan cukai yang lebih tinggi. Mansabdar siapa? Ini tentera. Mansabdar ni tentera. Tentera dan juga civil servant lah. Tentera. Di bawah tentera ada zamindar. Zamindar ni kita panggil apa kalau sekarang ni? Ini penguasa tanah ataupun kita panggil pejabat tanah lah kot kita. Pejabat tanah. Kita bayar cukai pintu apa semua kan. Okay. Jadi yang ini tugasnya memungut cukai daripada petani. Kalau sistem tu berjalan baik, cukai itu akan sampai ke atas lah. Tapi nanti selepas daripada ni, itu yang menjadikan ia bermasalah. Bila mana zamindar kumpul cukai, dia tak serah ke atas. Tentera sudah semakin lemah. Kalau kita lihat di sebelah sini, Shah Jahan sudah semakin lemah. Konflik berebut kuasa berlaku antara anak-anaknya. Jadi antara anak-anaknya ada Dara Shikoh. Kita pernah dengar nama tu kot. Tak pernah? Dara Shikoh, ada Shah Syuja' dengan Murad. Jadi mereka bertelagah antara adik-beradik. Kemudiannya nanti yang dapat mengambil alih adalah Aurangzeb. Bukan. Yang Dara Shikoh pun tak dapat kerana dia tidak ada kebolehan lah. Jadi ketika mana Shah Jahan masih hidup lah, biasanya konflik berlaku selepas. Tapi ketika hidup tapi sedang sakit, ketika itulah Aurangzeb naik. Jadi polisi Aurangzeb itu sudah berubah, jauh beza dengan yang sebelum-sebelum ni. Kebanyakan polisi-polisi itu menyebabkan bermulalah income ataupun bajet negara semakin tidak seimbang. Kemudian pemimpin-pemimpin dia daripada setiap level ini sudah semakin lemah. Nanti kita akan tengok ada sebahagian daripada kita panggil panglima dia lah. Ada 2 orang namanya, nanti kita akan tengok. Dia ni adalah orang kanan Aurangzeb. Tapi akhirnya dia juga mempunyai kelompok dia sendiri. Kalau tuan-tuan, kita dah lama dah buat kelas berkenaan dengan tamadun Islam ni, sejarah. Kita tengok sebenarnya pattern dia sama tak? Sama je. Tak kira lah di mana pun. Pattern dia sama. Kerajaan Islam, kerajaan tak Islam pun sama. Jadi ini cerita yang kita ceritakan adalah tentang politik sebenarnya. Politik tu begitulah dia punya padang permainan dia. Baik. Kemudian
bermulalah pemberontakan disebabkan oleh polisi yang berubah, pemimpin-pemimpin lemah, kemudian pemberontakan ni tuan-tuan puan, sebab dia ada kat situ, boleh kita katakan pengalaman baru. Bagi tamadun Islam yang lain, mereka akan bertembung dengan siapa? Paling-paling orang Kristian, orang Yahudi. Betul? Zaman di mana mereka bertembung dengan Mongol, Mongol hanya Tengrism je. Tengrism ni dia tidak ada, orang kata, dia adalah fahaman yang biasanya dia hanya untuk diri dia. Dia tak ada dakwah nak disampaikan. Dia bukan berkonsep, apa dia panggil kalau dalam bahasa Inggeris tu? Missionary. Dia bukan missionary. Tetapi yang selepas mereka, keturunan timur ini atau Tuk Mongol sudah mula berkuasa di India, sebenarnya sangat mencabar. Kerana budaya India dahulu pun sudah ada kasta. Dia sudah ada kasta. Jadi bila dia bersama dengan orang India, dengan agama-agama yang berbeza pula, dengan setiap kawasan itu, dia umpama kalau kata dekat Punjab, atau saya dengar yang orang India sebut Punjab. Bukan Punjab Punjab. Punjab. Di Punjab banyaknya orang Punjabi lah yang kita panggil kan. Orang Sikh lah agamanya. Jadi ada juga agama Jain dekat kawasan sebelah selatan sikit. Kemudian di Rajput, dia ini memang betul-betul kuat Hindu. Kemudian ada Marathas pun Hindu. Jadi ada kerajaan-kerajaan ni yang menyebabkan susah untuk saya nak jawab Puan Shima punya soalan dulu. Adakah pendekatan Aurangzeb ni untuk kembali bertegas dalam agama adalah tindakan yang bijak? Susah kita nak sebut sebab keadaan zaman itu, kalaulah saya juga menjadi pemimpin dengan ragam manusia macam ni, macam mana sebenarnya kita nak hadapi mereka? Dia berbeza kalau kita melihat dari segi sejarah Madinah. Madinah tu datang, memang Nabi itu diangkat untuk dijadikan pemimpin, dan mula-mula bila Nabi datang, Nabi buatkan satu perjanjian. Untuk semua yang bukan Islam kena berpegang pada perjanjian ni. Jadi yang tu jelas kan. Tapi dalam hal sekarang ini, kalau kita lihat dari segi analisis saya lah, saya melihat kalau dalam keadaan ini, adakah, kalau Madinah secara jelas tu negara Islam, tapi adakah ini negara Islam? Dijemput. Ha. Betul. Bila dijemput, jadi dia penerimaan tu memang orang perlukan. Termasuk orang Islam pun, bukan Islam pun, perlukan kepimpinan Nabi. Yang menyebabkan diwujudkan negara Madinah tu. Negara Madinah. Dan mula-mula sebelum mentadbir tu, buat dahulu perlembagaannya. Jadi perlembagaan tu memang dah secara jelas siapa yang bersama dengan kita. Jadi dia kena bayar jizyah, dia kena itu ini dan sebagainya lah. Tetapi dalam faktor dalam sejarah ini, saya pun tak mengkaji lebih lagi adakah perlembagaan itu jelas pada awal. Jadi kalaulah di zaman Babur menggunakan konsep yang sama, ada perlembagaannya dan sebagainya, jarang saya dengar perbincangan tentang secara lebih detail lah tentang perlembagaannya. Mungkin yang itu kena saya perlu buat research yang lebih dalam lagi lah. Jadi betul. Sebab tu kata bila sampai ke India ni dia jadi complicated. Dia banyak agama, yang agama tu pun bukan agama baru. Agama yang dah lama sedia ada dekat situ, dan agama yang asing juga bagi orang Islam, khususnya di wilayah Parsi. Dia dulu agama Zoroaster, kemudian dia masuk Islam. Kalau datang daripada keluarga Mongol, Tengrism je. Dia tak ada banyak ritual yang, maksudnya dia tak ada ibadah khusus dia tak ada banyak acara-acara keagamaan dia. Lebih kepada dia tengok siapa lebih berkuasa. Dia tengok ada bintang, ada bulan waktu ni. Dia tahu ada satu kuasa tapi ritual dia tak banyak. Kalau pergi ke sebelah Syria, sebelah Palestin semua tu, Yahudi biasa dah tengok.
kemudian Kristian. Jadi bila masuk ke India ni memang luar biasa. Jadi untuk menjawab soalan tu memang agak susah. Jadi bila kita sampai kepada Aurangzeb, itulah yang dikira sebagai permulaan kejatuhan bila Aurangzeb meninggal dunia. Sebab bila Aurangzeb mengembalikan dasarnya yang kembali, kalau ikutkan secara kalau kita lihat dari segi kacamata agama, baguslah. Kerana dia kembalikan balik konsep yang dulu Akbar dah ikut cara tu. Babur telah mengikut cara tu, jadi dia kembalikan. Tetapi dalam keadaan waktu dia kembalikan, mungkin bagi saya adalah kecelaruan, maksudnya masyarakat majmuk dia tu, dia dah tak sama dengan yang awal. Yang waktu zaman Babur. Zaman Babur yang mula-mula membuka India. Jadi membuka Delhi. Jadi kemudiannya, kalau itu yang terjadi, bagaimana dia nak dealing ni? Sebab tu kalau kita lihat dari segi sejarah pun, dealing sewaktu Nabi berada di Mekah dengan di Madinah lain kan? Kerana di Mekah tu sokongan kurang. Tak ramai orang masuk Islam. Malah bila dah masuk Islam pun, bila balik pun, Nabi tidak mentadbir, maksudnya menjadikan Mekah tu negara, masih lagi Nabi kembali ke Madinah kan. Jadi Mekah itu adalah, dia punya politik dia lain pula. Jadi dekat situ pun kita kena perhatikan, maknanya sebagai seorang pemimpin, dia kena melihat macam mana cara dia nak negotiation tu. Jadi negotiation skills tu agak susah jugalah untuk kita sebut. Nak buat A ke B, dia adalah very vague area kan. Dia menurut kepimpinan setiap seorang tu juga. Jadi kat situlah kemahiran yang perlu ada bagi seorang pemimpin daripada dulu sampai sekarang. Kadang-kadang kita yang tidak berada dalam politik, kita rasa sakit hati. Kenapa dia ni bagi ruang sangat kepada orang bukan Islam contohnya kan. Tapi rupa-rupanya ada sebab yang kita mungkin tak faham. Jadi nak faham tu kita kena panggil orang politik bercerita kat atas meja ni untuk bagi kita faham. Saya hanya membentangkan apa yang terjadi sajalah. Jadi selepas Aurangzeb, Bahadur Shah, polisi dia jaga hati. Dia nak jaga hati. Yang ni kali ni, bila dia tengok orang semua mula tak suka Aurangzeb, dia nak cuba jaga hati. Dia punya jaga hati antara lain, orang-orang yang memberontak terhadap Aurangzeb, terutama waktu itu orang Hindu yang tidak suka dengan kepimpinan Aurangzeb. Antaranya adalah putera Raja dinasti Maratha ni, nama dia Shahu. Dia menjadi tawanan dah lama. Jadi Bahadur untuk menjaga hati orang Hindu, dia lepaskan Shahu ni. Dia lepaskan Shahu. Kemudian berlaku satu pembunuhan beramai-ramai antara orang Sikh kepada orang Islam di zaman Bahadur ni. Disebabkan nak jaga hati juga, dia dapat kawal lah kawasan tu, tapi dia tak kenakan tindakan apa-apa kepada orang Sikh. Jadi adakah itu pendekatan yang betul? Kalau kita lihat sebenarnya tidak pun. Walaupun dia cuba jaga hati, dia hanya bertahan tidak sampai berapa tahun, 5 tahun saja kat sini. 5 tahun. Kemudiannya Jahandar Shah naik. Naik ini pun tidak disukai oleh ni adik-beradik saja ni. Tengok 1 tahun saja kat sini. Fakhrushiar pun naik. Dia yang bunuh Jahandar Shah. Bukan. Yang ini adik-beradik Aurangzeb. Tapi ke bawah. Yelah, betul-betul. Kemudian Fakhrushiar bunuh Jahandar. Kemudian dia juga bunuh orang Sikh. Ini adalah dia macam rentetan yang bersambung-sambung lah. Kan? Tak puas hati. Bunuh. Kemudian apa yang dibuat oleh Fakhrushiar? Fakhrushiar pun waktu itu British India East Company sudah pun ada. Dan mereka memang datang berdagang. Aman lah awalnya memang berdagang. Jadi ketika berlaku perkara ni,
Dan Farouk Sihar cuba mendapatkan, boleh kita katakan, sokongan jugalah daripada East India Timur, British East India Company. Jadi dia bagi exemption tax kepada East India Company. Jadi dia tak payah bayar tax. Jadi pelik juga kan. Kita kena perhatikan kenapa dekat sini dia tak bagi pula dia bagi ruang kepada British untuk berdagang tanpa tax, sedangkan British waktu itu mengimport barang dan juga berdagang dengan begitu aktif sekali. Kemudian ini pun sama, 4, 5, 6 tahun saja naik pula Rafi'ud Darajat hingga Muhammad Shah ni saling berganti. Maksudnya kejap saja. Yang ini dalam tahun yang sama kan? 3 orang. Seorang 98 hari, seorang 105 hari. Itu menunjukkan ketidakstabilan lah. Sehinggalah Delhi kemudiannya diserang oleh Nadir Shah, satu kuasa luar yang nampak sangatlah dalam keadaan tidak stabil negara itu. 1739 itu hanya 3 jam saja jatuh Delhi. 3 jam saja. Dan kemudian selepas daripada itu, Ahmad Shah, Alamgir II, Shah Jahan III, ketika ini mereka hanya jadi puppet saja. Puppet kepada siapa? Puppet kepada dua kuasa ini, British dan juga Maratha. Sudah pun menjadikan mereka ini puppet. Jadi kuasa British sudah semakin kuat, bertembung dengan satu dinasti yang besar yang kuat, Hindu Maratha. Maka mereka pula berperang. Apabila berperang, masih lagi Maratha berkuasa, sekali lagi berperang, 1803, waktu inilah peperangan yang memenangkan British sehingga British berjaya capture ataupun menawan Delhi. Menawan Delhi. Dan ini yang kita pernah bincangkan sebelum ini, berakhir dengan Bahadur Shah II, yang mana dia hanya mendapat wang pencen saja daripada East India Company. Kemudian dibuang daerah ke Rangoon di Myanmar dan meninggal dunia. Dan ketika ini dikhabarkan bahawa Bahadur masih lagi disokong oleh orang-orang Islam dan juga sebahagian Hindu supaya pertahankan moral ini daripada British. Tapi akhirnya itulah yang terjadi apabila kerajaan sudah tidak kuat, maka tidak dapat lagi mempertahankan diri. Jadi punca kejatuhan antara lain yang sudah saya sebutkan tadi, pendirian keras. Orang panggil U-turn lah. Sekarang ni macam orang politik suka sebut U-turn ni. Jadi ni U-turn jugalah, tapi U-turn ke arah yang lebih baik dari segi agama. Kata dia lompat. Yang ni dia tak lompat. Yang ni dia patah balik aja. Ikut balik apa yang dahulu dibuat. Tapi itulah, keadaan sudah berubah kerana sudah begitu lama keadaan di kawasan ataupun di dalam moral itu sudah berbeza. Yang sangat berbezalah zaman Akbar. Terutamanya Akbar yang telah membuat pembaharuan yang atas nama keharmonian kaum agama ni. Jadi dia patah balik. Bagi orang Hindu, orang bukan Islam, mereka merasakan ini kezaliman lah. Itu dari sudut pandang mereka. Lama ni kita okey je, kita tak kena cukai, tiba-tiba nak tekan balik cukai. Kemudian ada sedikit ekstrim juga kerana kuil-kuil Hindu dirobohkan. Kan? Bagi kita dari segi rumah amalan, ibadah, itu adalah hak mereka. Kan? Jadi biarkan mereka, tapi di situ ada sedikit ekstrimnya. Kemudian dari segi polisi Aurangzeb ini, bila ramai yang tidak bersetuju, yang pemungut cukai tadi tu, pemungut cukai tadi nak ambil cukai pada petani, dia tak serahkanlah duit. Jadi dia membentuk tentera mereka sendiri. Dia ada kuasa mereka sendiri dekat kawasan mereka. Apa yang terjadi, 27 tahun Aurangzeb ini cuba mengembalikan, dia hanya menghabiskan wang negara saja. Tentera pun sudah mula lemah kerana ramai yang tewas dan sebagainya.
yang bukan Islam yang selama ni bebas dah ditekan. Jadi ini dipanggil, ada buku dia, The Psychology of the Oppressed. Orang-orang yang kena tekan ni, tak kira lah siapa, kalau kata kita kat rumah pun anak kita tekan lebih, dia akan muncul satu psikologi dalam diri dia untuk menentang, bukan untuk menerima. Jadi the psychology of the oppressed ni, dia akan menentang dengan cara yang lagi ekstrim, lagi tekan, lagi kuat lagi. Jadi memang pendekatan itu kena berhati-hati dari segi bagaimana nak berikan tekanan. Jadi lebih baik sebenarnya negotiation. Sebab tu dalam parenting kita pun ada lah. Parenting kita pun banyak belajar daripada barat juga kan. Sebut tentang kita kena terang kepada anak. Kita zaman saya dibesarkan, parenting bukan macam tu. Bapak kata tak boleh lah. Tak boleh tanya soalan lah. Kan? Mak ayah-ayah kita lagi lah. Jadi rupa-rupanya memang ada kesan baiknya bila kita berbincang itu. Jadi perkara yang sama juga dari segi polisi kepimpinan pun begitu juga. Kemudian antara yang ramai tak nampak juga adalah di sebelah, kita ingat peta tu yang tadi saya tunjuk, di sebelah moral ada Safawi. Safawi kan Syiah. Syiah pun dalam kejatuhan dalam era yang sama. Jadi muncul juga kerajaan-kerajaan Syiah kecil. Dekat mana? Dekat antaranya dekat sempadan-sempadan dan juga dekat sebelah Teluk Bengal. Jadi antara kerajaan Syiah Golconda, dekat satu tempat Golconda dan juga Bijapur. Bila dia sendiri adalah kerajaan Syiah, sudah tentu tak bersama dengan kerajaan Sunni moral kan. Jadi dia bergabung dengan Hindu, dengan Maratha untuk mengalahkan moral, mengalahkan Aurangzeb dan juga keturunan mereka. Yang insya-Allah saya akan sentuh nanti dalam 2 minggu akan datang. Kita sentuh tentang kerajaan Syiah yang ada ke India, Sri Lanka. Sebab sekarang ni kita tak nampak Sri Lanka. Adakah Sri Lanka masuk dalam India? Itu nanti kita akan sentuh. Dan juga kaitannya kerajaan Syiah itu kepada pengaruhnya kepada alam Melayu. Yang itu mungkin saya harapkan siapa yang tengok online datanglah kat sini, sebab ada hal-hal yang saya mungkin tak cerita secara online. Mungkin kita kena selepas daripada kelas. Okey. Kemudian dari segi politik, kita tengok pegawai-pegawai Aurangzeb ni. Dia ada pegawai-pegawai mereka yang di bawahnya 2 orang. Saya tak catat pula namanya. Antara pegawainya yang terkenal di situ adalah namanya, Allahumma salli ala Muhammad, Nizamul Muluk. Tapi kita jangan salah faham, Nizamul Muluk ada juga dalam Seljuk. Yang ini Nizamul Muluk juga, tetapi bukan orang yang sama. Dan bukan juga keturunan yang sama, nama saja sama. Jadi dia bina pula kelompok masing-masing dan mereka mengadu domba. Pergi kepada Aurangzeb, kata dia ni akan cuba mencabar, yang ini pula pergi datang kata mencabar. Jadi inilah keadaan yang berlaku, yang adalah sama jugalah dalam hal mana-mana dalam politik hari ini pun. Kemudian kepimpinan semakin lemah. Antaranya yang pemula yang kita sebut tadi, Bahadur Shah I. Dia ni dikenali sebagai Syahib Khabar. Maksud dia adalah raja yang jenis tak ambil peduli, buat tak kisah aja. Jadi sebab dia kan polisi, dia jaga hati je. Jadi dia buat tak kisah. Waktu tu pun umur dia naik pun dah 63 tahun. Dah tua dah. Antara perkara yang dia buat untuk jaga hati itu adalah dia suka bagi pangkat, bagi datuk, bagi ini kan, bagi habuan kepada orang lain nak jaga hati. Jadi itu antara apa yang dilakukan lah. Selain daripada tadi. Tapi dia started earlier. Dan kemudiannya yang ini dia naik waktu umur ni. Baru naik.
Jadi dia beza. Kebanyakan memang kalau kita lihat pun kepimpinan-kepimpinan yang awal mereka naik daripada dia panglima, jadi general, dah mula. Siapa? Okey. Tapi yang itu era moden kan. Era moden ni dia lain sikit lah sebab dia berasaskan undi, bukan berasaskan pengalaman kan. Ah, jadi kalau yang dahulu ni kebanyakan kerajaan-kerajaan dinasti dan sebagainya mereka berasaskan pengalaman. Jadi pengalaman itu menyebabkan mereka tahu mad'u dia, dia tahu rakyat dia macam mana. Dia lebih lebih faham lah. Tapi kalau undi zaman kita sejak zaman demokrasi ni dia berdasarkan undi. Andai kata orang tu tak berpengalaman pun tak pandai pun mengurus negara, tapi disebabkan undi dia lebih banyak, dia tetap boleh jadi kan? Ha. Ditambah pula dengan kalau dia main pula beli undi orang kata. Dia bayar duit dan sebagainya. Ini tak merujuk mana-mana negara lah ya. Ini secara umum. Sebab tu kepimpinan yang kita lihat dalam sejarah dari segi dinasti, empire, mereka bertahan lama. Beratus tahun. Dan kepimpinan mereka termasuk dalam sejarah tamadun Islam, bila mereka berperang, apa nama ni, khalifah ataupun maharaja ke raja, mereka turun perang sekali. Bila dia turun perang maknanya dia adalah strategis juga. Dia memang warrior. Hands on. Dan mereka pegang kuasa bukan, kalau kata kita lihat sekarang ni mungkin ada yang pernah apa 30 tahun, 50 tahun tu sedikit je. Masa tu tak apa lama. Ada yang memang kepimpinan dia khususnya lah bila kita lihat dalam sejarah. Ya ini dah ujung dah. Kalau kita lihat sejarah Osmaniyah lah yang paling besar dari segi tamadun Islam pun 700 tahun. Jadi kepimpinan yang boleh bertahan 700 tahun tu bukan atas dasar orang kata hari ni kita sebut undi-undi ni lah. Popularity popularity betul. Itu istilah dia. Popular vote. Jadi saya bukan nak kata apalah kan. Dari segi konsep demokrasi yang hari ni kita ikut tak sampai pun 100 tahun lagi. Baru nak dekat 100 tahun. Jadi kita pun tak boleh nak kata ini the best. Sebelum ni sistem khilafah yang menggunakan majlis syura, yang menggunakan sistem bukan demokrasi, bukan secara undi, nampaknya bertahan lebih lama. Tapi dalam zaman hari ini wallahualam, kita nak kembali pun macam mana model dia pun kita tak boleh nak tunjukkan dalam keadaan. Sorry? Ya. Okey, kita balik pada Bahadur. Kemudian nanti dia pergi kepada yang tadi yang Muhammad Shah dan sebagainya. Mereka sudah mula, mereka ada kehidupan inilah yang disebut oleh Ibn Khaldun juga. Bila masuk fasa ketiga, dia fasa mula daripada yang dipanggil asabiyah kecil, asabiyah kekeluargaan itu baik. Kemudian dia membina suatu negara. Disebabkan dia asabiyah kelompok, dia bina sistem lah. Jadi bila dia dah bina sistem, dia akan bina negara. Jadi ini ada generasi yang kedua yang hidup zaman sudah ada sistem. Selepas sistem mereka lebih maju. Bila maju tu mereka berkembang hebat, kesenian kita tengok dah kan. Tengok bangunan dia cantik, cara dia mentadbir tentera pun ada pakaian uniform dan sebagainya, dah cukup hebat. Di zaman itu peringkat yang ketiga. Peringkat yang keempat adalah peringkat dia dah kaya raya, dia dah bersenang lenang, jadi dia dah comfort, dia hanya fikirkan lebih kepada apa yang aku dapat, apa keseronokan aku. Itu level keempat. Bayangkan generasi yang dibesarkan zaman kaya ni, generasi ni yang dia pun dah memang complacent hidup. Jadi bila dia memimpin dalam gaya complacent juga. Itu yang terjadi kepada Muhammad Shah yang mempunyai kegemaran dia tengok laga haiwan. Pertandingan laga ayam. Lepas tu gila perempuan. Dia suka dengan macam-macam perempuan. Kemudian minum arak.
perkara-perkara ini memang terjadi, kan? Yang menyebabkan kita sebagai orang kata, orang yang hidup selepas itu dan meneliti apa yang terjadi, perlu ambil iktibar lah. Sebab ini dari segi tamadun yang besar, tapi dalam kelompok kecil keluarga kita pun kita boleh lihat dari perspektif itu. Kerana bila kita kaya, kita punya apa yang kita nak semua kita boleh dapat, waktu tu kena hati-hatilah. Khususnya dalam kita mendidik anak zaman tu. Kalau anak yang sama-sama dengan kita waktu susah, kita boleh tengok macam mana dia boleh survive dalam keadaan dia berhati-hati, menjaga dari segi orang kata bila susah, amalan lebih lagi kan, betul tak? Bila susah, usaha tu sungguh-sungguh lebih lagi. Kalau yang berada dalam keadaan senang, dia biasa apa dia nak semua dapat. Bila dia tak dapat je, dia akan rasa fed, rasa marah, rasa tak suka, dan dia akan kembali kepada Tuhan bila dia betul-betul jatuh nanti. Biasanya macam itulah. Jadi kita hati-hati dan juga kita ambil pengajaran dekat situ. Dari segi ekonomi pun, punca kejatuhan mereka adalah dengan sahukar, syaraf dan juga mahajan. Mereka ini adalah yang bagi pinjam duit kepada negara. Tadi kita sebut negara sudah mula kurang kutipan cukai, jadi mereka terpaksa pinjam duit untuk bayar tentera, untuk bayar keperluan negara. Jadi dia mula-mula dia pinjam pada orang tempatan je. Yang ini adalah perkara yang sama yang menjadi antara salah satu daripada punca Osmaniyah jatuh. Juga disebabkan hutang. Jadi bila duit tak banyak, pinjam duit. Bermula dengan local bankers saja dia pinjam duit sampai 1750. Bila datang masih lagi. Kemudian dia pinjam pula dengan East India Timur. Mula pinjam duit, dan peranan East India Timur telah mengalahkan peranan the local bankers ini. Jadi makin lama makin galak dia meminjam wang. Sebab apa? Dia tak pinjam, dia jadi macam sekarang lah di Sri Lanka, kalau tak pinjam, tak selesai pula urusan-urusan yang wajib ni. Antara urusan wajib bagi waktu itu adalah memastikan gaji-gaji pentadbir, kan, civil servant itu perlu dibayar. Jadi kalau duit itu tak sampai, cukai itu tak sampai kepada dia, jadi dia terpaksa cari duit lain. Maka berlakulah pinjam-meminjam. Dan kemudian yang bagi pinjam ni, dah kerajaan yang local bankers tadi, kerajaan dah tak banyak pinjam pada mereka. Local bankers pergi kat petani pula. Dia kata nak pinjam tak? Dia menggalakkan buat pinjaman pula dengan masyarakat petani. Jadi masyarakat mula meminjam juga. Hasil tanah, termasuklah yang pemungut cukai pun buat pinjaman juga. Hasil cukai yang diambil pada petani tadi, sebelum dia nak bagi kepada kerajaan, dia bayar dulu hutang. Jadi penyebab kepada duit memang lambat sampai lah. Jadi proses tu dia yang menjadi yang kata masalah ketika itu adalah hutang piutang. Masyarakat pun berhutang, negara pun berhutang. Dan waktu yang sama Aurangzeb pernah buat kaedah pinjam tanpa riba. Kerana dia kuat dengan agama, dan di pinjaman itu pada mulanya mendapat sambutan yang baik, tetapi siapa yang marah agak-agak? Untuk perempuan. Banker lah. Jadi the local bankers marah dengan polisi ini, memberikan pinjaman Qardul Hasan, kita panggil kan. Pinjaman tanpa riba. Jadi bank-bank ini sudah semakin marah, dan mulalah bank-bank ini juga dia walaupun dia tak suka kepada British ni, kepada Eropah, tetapi akhirnya dia pun sama juga bersama dengan East India Timur untuk pinjam lagi besar. Lama-lama kelamaan, seperti mana yang terjadilah tuan-tuan perempuan di Sri Lanka, bila dia jadi bankrupt, maka dia kena bayar balik. Jadi berhutang lah. Jadi hutang, kalau dalam kes di India sekarang ni, hutangnya lebih kepada China, bukan IMF. Kalau kalau Osmaniyah yang kita bincang sebelum ni, hutangnya kepada Eropah. Negara dah bankrupt,
jadi diuruskan oleh Eropah segala hasil-hasil, kan. Jadi itulah yang juga terjadi kepada India di zaman Mughal. Dan dari segi sosialnya, gaya hidup mewah yang tadi kita ada sebut, jadi golongan bukan sekadar raja, tetapi juga golongan-golongan bangsawan, elit, mereka pun sudah boros. Kehidupan mereka dari segi yang tadi dia pinjam, banyak meminjam, begitu juga golongan-golongan elit untuk yang kita panggil, dalam Islam kita ada sebut kan, kita pernah, mungkin tuan-tuan puan-puan pun tahu tentang daruriyat, hajiyat dan juga tahsiniyat. Ini untuk kita, ini dalam fiqh kita belajar. Kita panggil keperluan setiap orang. Keperluan setiap orang itu dia terbahagi pada 3. Daruriyat, hajiyat dan juga satu lagi tahsiniyat. Daruriyat ini darurat lah. Yang kalau kita tak ada benda ni, kita mati mungkin. Yang ini apa? Kalau bagi kita adalah tempat tinggal, makan, minum dan juga pakaian. Inilah paling penting keperluan manusiawi yang perlu ada. Tempat tinggal ni cukup sekadar kita boleh tinggal selesa, ada tembok, tak kira lah daun ke, daripada basic lah. Ni paling basic ni, basic necessity lah. Bila seseorang tu sudah ada kemampuan yang lebih, dia boleh pergi kepada hajiat. Hajiat ni perkara yang mungkin antaranya kereta, apa lagi hajiat yang mungkin kita nak. Rumah, betul rumah kita dah ada, tapi sekarang ni kita nak rumah besar sikit. Rumah besar sikit. Makan, selama ni makan hanya mungkin nasi, telur, ikan bilis contoh. Yang penting untuk hidup. Tapi selepas pada tu dia dah boleh nak pergi makan KFC ke, makan apa semua kan, makan yang lebih. Pakaian pun sama, sekadar tutup aurat kat sini. Tapi bila masuk pada hajiat, dia nak pakai yang cantik sikit. Nak pakai yang ada batu-batu kan. Tudung-tudung sekarang batu-batu je banyak saya tengok. Hajiat. Tahsiniyat ni peringkat yang lebih tinggi. Bila seseorang, dia tak salah ni semua ni tau. Yang ini darurat. Jadi orang yang kalau dia miskin, dia tak mampu, dia jangan ikut orang yang ada kemampuan untuk duduk dengan ada kereta. Kalau sini mungkin dia ada kereta juga, tapi kereta dia sekadar kereta saga. Dia tengok jiran dia dah ada kereta BMW, dia pun nak pakai BMW. Tapi dia tak mampu. Jadi dekat sini yang kadang-kadang kita tidak melihat tentang keperluan kita dekat mana sebenarnya. Adakah kita mampu sampai ke hajiat? Kalau tak mampu, cukup sekadar ini. Kalau yang tahsiniyat inilah yang pergi kepada seperti mana moral, ketika dia dah sudah kaya raya, dia punya istana dia penuh dengan berlian. Dia tampal tu. Dekat ada berlian, batu permata. Apa lagi tahsiniyat? Tahsiniyat rumah dia ni bukan sekadar rumah saja, dia dah banglo besar, ada swimming pool, ada pula garaj yang begitu besar dan sebagainya. Sebab itu bila setengah kita contohlah katakan nak beli baju kan. Baju raya kali ni saya tengok mahal-mahal juga, boleh tahan tahun ni. Baju raya sampai RM200. Okey. Kalau kita tanya orang yang berada dalam peringkat daruriyat, mereka memang tak mampu beli. Dan tak menjadi satu kewajipan untuk mereka beli pun. Tetapi disebab dia tengok orang lain semua pakai baju Melayu cantik, dia pun nak juga. Jadi kat situ sebenarnya bagi saya satu kesilapan lah. Maknanya tak mengukur baju di badan sendirilah. Jadi bagi yang disebut sebagai mahal tu agak subjektif, betul tak? Setuju tak saya kata? Subjektif. Bagi orang yang dalam peringkat daruriyat saja, melihat baju harga 200 tu mahal. Tapi bagi Sultan Johor, contohnya lah, ataupun orang kaya mana, dia tengok 200 tu umpama 20 sen je. Jadi, dekat mana kaya bagi dia? Bagi dia kaya tu dah besar lagi. Mungkin kena trilion. Satu yang harganya trilion, itu kira mahal. Mahal bagi dia.
Jadi agak subjektif dari segi mahal. Jadi kalau kita faham daruriyat, hajat, tahsiniat, kita akan lebih selesa dari segi kehidupan. Sebab kadang-kadang kita duk ikut orang kan. Jadi anak kalau dapat kita terangkan perkara ni pun bagus. Anak-anak kecil, cucu kita, ini daruriyat je. Jangan hari ni kita tak boleh nak pergi makan kat luar lah sebab poket dah makin kering dah ni. Jadi waktu itu dia keadaannya kita hanya perlukan perkara yang bolehkan kita makan untuk hidup. Jadi perkara inilah yang patut difahami. Dan sayangnya keadaan ketika ini mereka kaya, tapi mereka kaya dengan pinjaman juga sebahagiannya, dan mereka tetap nak hidup cara boros. Nak hidup cara umpama dia dalam keadaan dia memerlukan keperluan tahsiniat tu tadi. Sedangkan keadaan sudah semakin susah. Keadaan kalau zaman sekarang ni ekonomi semakin teruk, inflasi sangat tinggi, maka cara hidup kita kena diubah. Jangan terus dengan gaya seperti mana ketika kita keadaan senang. Mata wang Malaysia pun sedang semakin mengecil. Jadi kena adjust. Jadi setiap orang kena faham tentang hal tentang keperluan tadi. Baik, kita masuk tentang pengaruh moral terhadap alam Melayu. Pertama, berkenaan dengan politik, Cap Moho di Raja Kerajaan Aceh memang meniru, boleh kita katakan dalam kajian mengatakan ada banyak persamaan lah. Biasanya dalam sejarah ni, dia suka so-called tiru lah, adalah kerana dia admire. Kerana dia sangat mengagumi satu-satu tamadun, jadi dia nak ikut cara tu. Dan ini terjadi juga bagi kerajaan King Philips, kerajaan di England. Tak silap saya, King Philips sendiri pernah meniru mata wang Islam dengan tulisan kufi. Tulisan kufi pada shilling tu tulis dalam La ilaha illallah, kalau tak silap saya lah, La ilaha illallah. Tetapi mereka tiru, dia tak tahu apa tulisan tu, jadi dia main tiru je bentuk tu. Sebab ketika itu kerajaan, Allahumma salli ala Muhammad, kerajaan apa saya tak ingat lah kerajaan mana yang dia tiru tu. Jadi kerajaan ketika itu kerajaan Islam yang kukuh ekonominya, kuat, jadi dia pun meniru lah, so called meniru. Sama juga dalam cerita ini, Aceh, dia banyak persamaan yang telah dikaji oleh para pengkaji lah. Antara lain adalah Cok Moho Diraja ni. Selain daripada itu, persamaan-persamaan yang ditulis oleh Belanda, Belanda sendiri melihat, dia kata sama. Sebab Belanda juga berdagang sampai ke India, sampai juga kemudiannya datang ke sebelah alam Melayu. Dalam rujukan mereka, mereka menulis persamaan-persamaan Aceh dengan mural ini. Pertama, seni bina istana dan juga taman-taman dekat Aceh hampir sama. Cara perarakan diraja, perayaan menunggang gajah hampir sama. Fashion pakaian diraja pun sama. Suka laga ayam sama. Ada Laksmana Sida-Sida lah, kita panggil Sida-Sida, yang menjadi orang tengah Sultan dengan rakyat. Rakyat tak boleh terus jumpa Sultan, kena jumpa Sida-Sida dulu. Sama. Ini disenaraikan ni. Adat raja bertitah dari balkoni saja, daripada tingkap saja. Bertitah. Itu daripada moral juga. Dalam kajian mengatakan Aceh juga menggunakan budaya yang sama. Kemudian penggunaan nobat dalam istana. Yang itu saya tak kaji pula. Sama ada British yang tiru ke dia yang tiru. Wallahu a'lam. Kalau ikutkan apa yang dikaji oleh Belanda ni, dia mengatakan dekat sana ada, kat sini pun ada. Jadi persamaan tu susah kita nak katalah siapa yang mula dulu. Mungkin juga itu adalah satu budaya yang memang banyak tempat gunakan kan. Ya wallahu alam, itu saya pun tak mendalam. Kemudian pangkat-pangkat pegawai Aceh pun adalah pangkat yang juga wujud dalam kerajaan moral. Jadi balik pada Cap Moho ni,
Cap Mohor diraja yang kita lihat ni adalah Cap Mohor Sultan Jahangir. Jahangir. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 di sebelah luarnya dan di tengah-tengah ada satu yang bulatan besar dengan khat Diwani. Kalau tak silap saya ni nama Diwani ya. Aceh punya macam mana? Aceh pun rupa-rupanya di bawah, ini lebih jelas ya, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah. Ini sultan terakhir Aceh ya. Tahun 1000 lebih kurang apa? 1300. Bukan, 1900 lah, 1879. Juga menggunakan seal yang dengan bentuk yang sama. Jadi dalam kajian yang dibuat mengatakan ini ada pengaruh daripada Mughal. Pengaruh yang lebih jelas lagi lepas itu adalah sastra. Hikayat. Hikayat ini memang tradisi daripada Parsi sebenarnya. Kemudian diteruskan oleh, sebab mereka bangsa yang sama. Turki, Parsi, Mongol. Dia bawa daripada, kan di Mughal ini bahasa Parsi adalah bahasa keilmuan. Jadi hikayat-hikayat pun banyak ditulis. Antaranya adalah Akbar Nameh ataupun Akbar Nama yang ditulis oleh Abul Fazl Ibn Mubarak ini. Ini adalah hikayat tentang Akbar tadi. Yang mana Akbar melantik Abul Fazl ini, iaitu dia jurutulis istana, untuk menulis buku ni, hikayat ni. Jadi apa yang ditulis adalah kejadian dan kisah hidup Akbar sahaja sepanjang eranya. Dia umpama biografi lah. Biografi. Cuma kaedah penulisan dia adalah atas arahan. Jadi adalah kritikan. Bila atas arahan mesti cerita yang baik-baik saja. Jadi dekat situ yang ada sedikit percanggahan lah ataupun kritikan. Kemudian ditulis dalam bahasa Parsi ni, dalam bahasa Parsi. Dan di dalamnya ada lukisan-lukisan yang dilukis oleh 49 orang pelukis terbaik Mughal lah waktu itu. Jadi selepas dia meninggal dunia, disimpan dalam perpustakaan anak dia sampai ke zaman Shah Jahan, dan kemudian tuan-tuan perempuan rasa Akbar Nami ni ada dekat mana? Wild guess lah, agak-agak. Dia mesti bukan dekat tangan kita. Dia dekat Victoria and Albert Museum. Dekat South Kensington. Hari ini mereka telah buat museum dengan khas menunjukkan keratan 116 lukisan daripada Akbar Nama ni. Okey, yang itu sedikit tentang Akbar Nama lah. Jadi di Aceh ada satu yang namanya Hikayat Aceh. Hikayat Aceh ini ditulis dalam bahasa Melayu sebelum kerajaan Aceh, iaitu kerajaan Pasai. Jadi bahasa klasik sebelum bahasa Melayu yang kita kenal sekarang lah, ataupun yang kita boleh baca seperti Hikayat Hang Tuah, sejarah Melayu tu kurun ke-18. Yang ini ketika kurun yang ke-15, atau kita katakan hampir nak masuk ke kurun 16 lah. Tapi kalau bahasa Melayu yang lebih kita faham adalah kurun ke-18, Hikayat Hang Tuah tu. Jadi Hikayat Aceh ni ditulis dengan gaya sama macam Akbar Nama. Bentuk penulisan tu, yang hanya menuliskan tentang seolah-olah macam biografi lah, kita sebut Sultan. Sultan Iskandar Muda yang diceritakan daripada kecil, remaja sampai dewasa. Dan inilah satu-satunya keunikan Hikayat Aceh ni, yang dia umpama buku sejarah kerana dituliskan tahun, dituliskan tempoh tarikhnya, tempoh pemerintahan berapa lama, yang lengkap tentang Sultan Iskandar Muda. Sebab kebanyakan hikayat yang kita lihat dia bukan ikut sejarah, dia bukan ada tarikh semua. Dia hanya penceritaan saja yang kita pun tak pasti. Tetapi bagi Hikayat Aceh, ianya nampak lebih orang kata reliable lah, lebih reliable. Inilah dia di Victoria and Albert Museum. Dipanggil The Mughal Room. Ini adalah semua yang termasuk Permaidani dan buku-buku ini adalah daripada Mughal, dan gambar lukisan-lukisan tu masih cantik tuan-tuan puan. Lukisan ni antara gambarannya yang mana dibingkaikan tu ada 116 gambar lukisan. Itu kerajaan Mughal ada di sini.
Jadi siapa yang pergi ke sana bolehlah, sebab mereka telah ceraikan daripada buku akmarnama tu dan dibingkaikan 116 lukisan tadi dipamerkan di muzium ini. Dia bukan terlepas, depa tahu mana yang berharga. Jadi waktu East India Company ada tu, ketika itulah mereka juga mengambil. Sama juga dalam kes Melaka dulu. Bila Portugis datang, dia perang-perang, tapi dia tahu ada kitab-kitab yang dia tak faham pun, tapi dia ambil je dulu. Antaranya kalau yang tuan-tuan perempuan pergi ke Melaka, kan ada satu kapal besar tu, Pulau di Lama namanya. Kapal besar itu dipenuhi dengan kitab-kitab Melayu. Tetapi dia tak sempat sampai balik ke Portugis kerana di Aceh, di kawasan Aceh dia telah tenggelam. Habis. Jadi dengan buku-buku habis. Sebab itu kita pun tak berani kata, ada setengah orang dia agak negatif terhadap orang Melayu. Kata orang Melayu malah menulis. Sebab tu kita tak tahu sejarah kita. Rekod-rekod tak ada pun, tak jumpa pun. Susah kita nak katakan. Kalaulah kapal sebesar itu sudah bawa berapa ribu agaknya buku, mungkin dah hilang lah. Satu hal. Sama seperti mana di Baghdad ketika Mongol hancurkan Baitul Hikmah dan juga bandar, buku-buku habis dihancurkan juga. Tapi dalam yang dihancur ada yang terselamat yang mereka bawa balik. Dan asalnya mereka tahu perkara itu penting kerana mungkin kedudukannya dalam istana, perpustakaan diraja contoh. Mereka akan bawa balik lah. Dan bila mereka bawa balik, mereka tak faham lagi. Tapi sedikit-sedikit mereka kaji. Cuma hari ini antara kebaikannya yang saya boleh katakan, memang Allah takdirkan penjajah ni yang ambil. Kerana mereka jaga dengan baik. Mereka jaga dengan air conditioning yang baik. Dia punya sistem humidity semua dijaga. Hingga mana memang mereka yang menguasai dari segi, dia panggil filologi, ilmu manuskrip lama ni. Macam nak jaga kertas tu. Muzium kita Malaysia pun semua belajar daripada barat juga. Kebanyakannya. Alat-alat semua mereka yang bekalkan. Jadi zaman sekarang, zaman yang ilmu tu dia dah berkongsi dah. Penyebab kepada kita dapat tahu ni sebab kita dah boleh akses. Kalau dahulu mereka simpan dan mereka cuba kaji. Tapi akhirnya bila hari ini dunia dah semakin terbuka, apa yang dibuat oleh tentera salib dahulu tidak membolehkan kita untuk bunuh mana-mana Kristian yang kita jumpa. Betul tak? Katakanlah kita ada satu semangat macam tu. Kalau itulah yang ditanamkan, itu memang dalam istilah sekarang panggil ekstremism lah, terorisme lah kan. Memang apa yang telah terjadi dalam kerajaan moral tentang pergaduhan, pembunuhan orang Sikh kepada orang Islam pun tak bolehlah kita bawa sampai sentimen tu sampai hari ni. Betul tak? Tiba-tiba kita nampak orang Sikh, kita benci dia sebab dia pernah bunuh orang Islam. Sama juga kalau kita tengok British mesti tak elok semuanya. Memang dia penjajah, tetapi penjajahan itu berlaku zaman yang dahulu. Yang sekarang British apakah kesalahan yang lalu nak kita teruskan dan salahkan orang yang sekarang? Bagi saya tak adil lah. Kerana kalau begitu dunia ni takkan aman. Kerana bagi mereka orang Hindu yang dibunuh oleh orang Islam pun akan berbuat yang sama. Jadi alhamdulillah sekarang ni walaupun dalam keadaan yang serba kekurangan juga dalam zaman era the New World Order kan, dalam era pasca penjajahan kolonialisme, kita hilang tanah lah, Palestin tak tahu milik siapa lah, Israel diwujudkan secara haram. Perkara itu kita dah terpaksa hadapi, dan hari ini cara nak mengatasinya mesti bukan dengan cara yang sebelum ni. Maknanya bagaimana cara dia tu, saya serahkan pada orang politik lah. Cuma saya kalau nak cakap, saya kena kaji pula lebih pasal politik tu. Berbalik pada cerita tadi, sebelum Aceh wujud, inilah kerajaannya, dipanggil Kerajaan Pasai. Samudra Pasai. Inilah kerajaan Islam yang awal. Bandar besar dia Pasai, Lamuri dan juga Perlak. Ini juga membentuk kerajaan awal. Sebelum wujud kerajaan Melaka lagi, kerajaan Islam yang awal di alam Melayu, Perlak. Kemudian ada kat sebelah kita Kelantan.
kemudian Ternate sebelah Sulawesi, kemudian Samudra Pasai. Ini dia. Samudra Pasai kita panggil hampir ke semua inilah. Samudra Pasai, kemudian baru Champa. Itu kerajaan Islam awal sebelum Melaka. Jadi raja Samudra Pasai ini namanya Sultan Malikus Saleh. Jadi bila dia masuk Islam, perdagangan cukup aktif, dan ketika ini ketika mana Mughal masih lagi berada dalam zaman kegemilangan. Jadi pedagang-pedagang India pun mula datang daripada Gujarat, daripada Arab, pada Cina semuanya, maka menjadikan dia satu kawasan pelabuhan perdagangan yang gemilang kerajaan Islam alam Melayu. Jadi Pasai ni tuan-tuan dan puan, sebelum Melaka menjadi tumpuan, inilah negara yang kaya raya lah di alam Melayu kerana perdagangan mereka. Selepas Sultan Malikus Saleh diganti dengan Malikus Zahir, waktu ini Ibnu Battuta pun berkunjung dekat Pasai. Ibnu Battuta. Dalam sekitar kurun yang ke-14, 1345, dalam perjalanan ke China. Jadi Ibnu Battuta nak pergi China. Dari Delhi, Ibnu Battuta kan ada catatan dengan Delhi, hari itu kita sebut. Kemudian dia singgah juga ke Pasai sebelum kemudiannya pergi ke sana. Dan dicatatkan oleh Ibnu Battuta, begitu rapatnya Delhi ini, kerajaan Mughal dengan Pasai, sehingga mana mereka boleh membaca bahasa Parsi, orang Aceh. Sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Pasai inilah. Jadi orang-orang dekat sini begitu rapat. Jadi Raja Aceh kemudiannya menguasai Pasai, maka bermulalah kerajaan Aceh di bawah Sultan Ali Murayat Shah. Yang ini Mughal. Ini adalah zamannya di mana keadaan Mughal masih lagi dalam keadaan kegemilangan. Kemudian barulah datang yang Parameswara datang ke Melaka 1400. Jadi dekat situ sebenarnya sudah ada pengaruh Buddha. Buddha ni memang alam Melayu yang menjadikannya lebih gemilang, khususnya di sebelah Sumatera, kerana yang kita pernah cerita sebelum ni, Buddha sudah ditolak daripada India, dan Buddha kerana kewujudan kemudiannya Hindu, dan Buddha dikembangkan di alam Melayu, di Sumatera. Kemudian Hindu ada juga sebahagiannya daripada Palembang, jadi orang Islam daripada Pasai. Kebanyakannya permulaan dia kat situ. Jadi ini Gujarat ni, yang dalam bulatan ni Gujarat. Jadi kita biasa dengar Islam datang dari Gujarat, inilah dia dari Gujarat. Dia datang ke sebelah Aceh permulaannya. Jadi ini adalah laluan Ibnu Battuta tadi yang saya sebut. Ibnu Battuta. Jadi dia tinggal dahulu, maafkan saya, ini bukan Ibnu Battuta, ini Portugis. Jadi Portugis pun bila dia nak menjajah wilayah kita, dia datang pun ke India dulu. Ke India dulu. Mereka daripada Afrika pergi ke India. Tetapi Portugis tidak berjaya seperti mana British lah. Seperti mana kita dah tengok. Kemudian hikayat dari Mughal dalam bahasa Parsi ini, hikayat-hikayat ni terkenal di Mughal. Rupa-rupanya di Aceh pun mereka belajar hikayat Amir Hamzah. Untuk hikayat Bakhtiar Name, Tuti Name, hikayat ini pun diterjemahkan. Yang tadi kata Ibnu Battuta mereka terjemah, jadi diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadilah hikayat Bayan Budiman, hikayat Bakhtiar, yang itu semua ada di Aceh. Itu menunjukkan begitu dekatnya Mughal dengan Aceh. Zaman Jahangir ada Tajus Salatin, yang ini juga adalah apa yang dipelajari orang-orang Aceh. Dari Gujarat pula, yang tadi Mughal, dari Gujarat ada siapa tuan-tuan dan puan? Pernah dengar nama ni? Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Dia berasal daripada Randir, Gujarat ini, dia pindah ke Aceh 1637, dan dia juga antara orang-orang yang penting dalam perkembangan Islam dekat Aceh lah. Jadi ketika itu Gujarat terkenal beli lada hitam dengan alam Melayu. Dahulu dia ke Melaka, kemudian dia ke Aceh. Yang ini adalah, kalau kita lihat tu 1637, 1511. Maksudnya ini selepas era Melaka. Yang tadi sebelum Melaka. Yang ini, cerita yang ini sebelum Melaka tadi, yang saya katakan dia masuk Islam.
Jadi pengaruh hikayat-hikayat datang selepas Melaka. Kebanyakannya terjemahan berlaku selepas Melaka. Gujarat datang pun selepas Melaka sudah jatuh. Jadi perdagangan sudah berpindah ke Aceh. Mula dengan Aceh, pindah ke Melaka, balik-balik ke Aceh. Dan ini tuan-tuan perempuan antara kontroversi-kontroversi yang tuan-tuan perempuan pun mungkin tahu, iaitu faham wahdatul wujud. Ini dipegang oleh Akbar tadi. Wahdatul wujud ni tuan-tuan perempuan tahu kan? Wahdatul wujud itu dia menyatakan yang wujud hanya Allah, dan kita manusia ini juga adalah umpama sebahagian daripada Allah. Dia kalau mudahnya kita katakan dia adalah umpama zat dan bayang-bayang. Jadi tanpa bayang-bayang adalah milik siapa? Zat. Jadi manusia ni umpama bayang-bayang bagi Allah. Maka tidak wujud sebenarnya bayang-bayang itu. Bayang-bayang tidak boleh dipegang. Bayang-bayang itu maksudnya dia bukanlah satu entiti berbeza, dia adalah sebahagian daripada yang zat tadi. Maka itu yang dipanggil wahdatul wujud. Ini sangat kontroversi kerana ini apa yang dibawa oleh aliran tasawuf lah, aliran tasawuf. Tapi tuan-tuan perempuan, saya suka untuk ingatkan kita jangan salah faham, kerana tasawuf itu bukan satu ilmu yang salah. Dia adalah salah satu daripada cabang ilmu yang mana zaman Nabi ianya tak dipisahkan. Dia sekali semua. Tapi zaman kemudiannya dipecahkan. Ada ilmu akidah, kita ada ilmu syariah, kita ada juga ilmu tasawuf. Dan semua ini sepatutnya kita pelajar sama. Cuma kita kadang-kadang kita keliru sebab tasawuf itu dibawa oleh tarikat. Jadi ilmu tasawuf yang dibawa oleh tarikat, ada sebahagiannya tarikat yang tersalah. Maksudnya dia jadi ekstrim ataupun dia sesat. Jadi dekat situ yang menyebabkan nama tasawuf itu agak buruk. Jadi antara yang sukar untuk kita memahami konsep ini adalah wahdatul wujud. Kerana zaman itu pun dia dikritik keras oleh macam Akbar tadi guna wahdatul wujud. Selepas daripada itu dikritik keras oleh Shah Jahan juga. Shah Jahan yang selepas itu tak setuju dengan konsep wahdatul wujud. Dia kata yang sebetulnya wahdatul syuhud. Maksudnya, apa yang kita saksikan, kejadian-kejadian ini membuatkan kita merasakan, oh ini adalah kehebatan Allah. Bukan, ia adalah sebahagian daripada Allah. Jadi yang tadi macam sebahagian daripada Allah. Maka, tak wujudlah. Kita minta wujud. Sebab itu nama seperti Ibnu Arabi. Itu antara nama-nama yang kontroversi, yang banyak ulama' tidak bersetuju dengan pandangan-pandangannya, malah seperti Al-Hallaj, seorang lagi pun sama juga, kerana dia sangat terkenal dengan kata-katanya seperti ma fi jubbati illallah. Dia kata tidak ada apa-apa dalam jubahku ini melainkan Allah. Kata-kata yang para fuqaha, ahli fiqh kebanyakannya menolaklah dengan pendapat begini. Kerana dia sebut juga perkataan anal haq, akulah Allah. La ilaha illa ana. Jadi perkara-perkara macam tu dari segi para ulama' dia terpecah juga kepada tiga. Tapi majoriti mengambil pandangan tidak bersetuju dengan kaedah ini. Tapi ada yang menerima dan menyokongnya dan meletakkannya sebagai Sultanul Arifin, orang yang sangat berilmu kan. Tapi ada juga ulama' yang berdiam diri tak memberikan hukum. Jadi saya sendiri pun tidak mengambil pandangan untuk melabelkan sesat ataupun tidak, kerana dari segi hujah mereka sudah asyik di dalam kecintaan kepada Allah sehingga faham dia tu sudah kita memahaminya tu, cara kita faham tak sama. Begitulah pendek katanya. Jadi saya tak mau masuk mendalam tentang hal ini sebab saya sendiri pun tidak mahir dalam ilmu ini. Maka itulah yang juga diambil oleh orang Aceh yang cukup terkenal, namanya Hamzah Al-Fansuri. Seperti mana kita tahu di Rom kan, ada Jalaluddin Ar-Rumi. Bila dia asyik sangat, dia menari. Jadi perbuatan menari sebagai cara untuk paling dekat dengan Allah itu, bagi dia begitu, tetapi kebanyakan tidak menerimanya. Jadi, konyak tu.
Itu dalam ilmu tasawuf mereka menggunakan istilah-istilah, adalah dipanggil syatahat. Syatahat ni adalah ekspresi yang muncul secara natural, yang dia jadi bila dia timbul rasa cinta yang sangat dekat kepada Allah. Jadi kadang-kadang dia macam, bagi Rumi dia pusing macam tu. Bagi setengah orang seperti Al-Hallaj tadi, dia sebutan dia tu, ungkapan dia tu tak masuk di akal. Jadi tak sesuai bagi orang awam, yang mana lebih baik kalau kita sebagai orang awam ni, kita berada dalam pandangan yang lebih masyhur, yang tidak mengikut dengan cara beginilah. Saya sebab saya rasa saya tak layak untuk mengatakan sesat ke, sebab para ulama memang ada sebahagian mengatakan dia sesat, dikafirkan dan sebagainya lah. Okey. Sebab kalau tengokkan dari segi latar belakang Ibnu Arabi ni pun bukan calang-calang, dia juga belajar daripada ulama-ulama muktabar di Andalus sejak pada umur 8 tahun lagi. Menulis pun kitab sampai 250 buah kitab. Jadi saya tengok kalau dibandingkan dengan kita zaman sekarang, para ulama dahulu ni dia punya keilmuan dia tinggi. Jadi untuk cepat menghukum agak berbahaya bagi saya lah. Bagi saya tak berani untuk menghukum kerana saya sangat jauh pada mereka. Jadi kemungkinan mereka yang layak untuk menyatakan dia sesat dan mengkafirkan, biarlah. Jadi saya ambil lah pandangan ataupun kelompok yang berdiam diri saja. Berdiam diri selagi dia tidak mengungkapkan perkara yang benar-benar menyesatkan, dan juga yang orang kata apa, yang kita katakan sebagai kafir, maka tidaklah. Kerana mana? Dia Ibnu Arabi, jangan mungkin orang tersilap dengan satu Ibnul Arabi. Ni Ibnu Arabi, dia tahun kurun ke-12. Kurun ke-12 awal lagi. Sebab zaman ini zaman orang bincang falsafah juga. Jadi perbincangan-perbincangan tu termasuk apa yang disebutkan seperti macam tadilah, la ilaha illa ana kan, yang Al-Hallaj sebut pun, itu adalah perkara yang kalau kita tanya, dia ada tafsiran pula. Jadi tafsiran dia tu yang akan justify, yang itu bukan mengatakan dia sesat, bukan mengatakan dia terkeluar pada akidah. Jadi saya tak nak masuk dalam perbincangan falsafah tu. Saya lebih suka kita ambil apa yang ringkas-ringkas, yang mudah saja. Maknanya yang Nabi ajarkan dari segi pengamalan dan sebagainya, tak perlu kita sampai ke arah yang cukup mendalam ini, yang bagi saya dia satu ilmu yang mungkin di peringkat yang lain lah. Peringkat yang lain lah. Tapi untuk saya katakan sesat, saya katakan kafir, saya tak beranilah. Betul. Betul. Tapi lepas tu dah terbongkar. Kalau di Aceh, Hamzah Fansuri ni dia mengambil faham Wahdatul Wujud. Sebab tu kalau kita di alam Melayu memang ada juga pengikut-pengikut Wahdatul Wujud ni. Cuma di Aceh secara jelas inilah dia, namanya Hamzah Fansuri. Di Aceh, dia hidup antara kurun ke-16 ke-17. Satu-satunya sumber yang menceritakan tentang Hamzah Fansuri ni adalah syair. Jadi kalau Hamzah Fansuri ni adalah lagu-lagu M. Nasir pun ada juga sebut pasal Fansuri ni. Okey. Aceh ni memang dia buat peringatan, nampak tu. Peringatan 490 tahun Aceh Moral Turki. Peringatan 490 tahun ni saya sempat, waktu ni saya buat slide tahun 2016. Jadi waktu itulah dia buat peringatan 490 tahun ini, di mana mereka membacakan hikayat Aceh Moral Turki. Dia berkait semua ini, dan hikayat ini menceritakan bagaimana Sultan Ali Murayat Shah bersaudara dengan Sultan Babur. Ada kaitan. Dia kata kemudian hubungan dengan Sultan Iskandar Muda dengan Shah Jahan pun betul.
Baik kan. Kemudian ada satu hikayat yang lain dia orang bacalah waktu peringatan ni, adalah hikayat sakitnya Sultan Ahmad Turki. Hikayat tu menceritakan tentang bagaimana Sultan Ahmad, ini memang benar juga, Sultan Ahmad menghantar delegasi untuk dapatkan minyak tanah, minyak kafur, dipanggil salitut kafur. Minyak kafur dipanggil. Dan juga minyak sakit sejuk, demam yang diambil daripada Aceh. Dan selepas pada itu Sultan Ahmad sembuh. Jadi itu antara perkara yang nampak lebih jelas lah. Dari segi kebudayaan, songkok adakah songkok itu daripada Mughal? Selepas kejatuhan Mughal 1857, orang India memakai fez sebagai tanda bai'ah dia kepada Osmaniyah. Mereka dah kalah tapi Osmaniyah masih ada. Jadi orang Islam kat situ mula pakai fez. Atau kita panggil tarbus tapi fez yang kalau di Maghribi panggil fez. Bandar dia pun nama fez kan. Kemudiannya penggunaan di India itu menjadi merebak sampai ke alam Melayu. Daripada bentuknya bulat begitu dan berubah menjadi seperti mana yang saya dah pakai hari ni. Songkok. Songkok seperti mana kita pakai. Macam mana kita tahu dianya sampai dekat alam Melayu? Puisi syair Siti Zubaidah menyebut tentang pada tahun 1840, dia katakan sebutannya dekat situ, dia kata ada penggunaan songkok. Orang Melayu pakai songkok. Perkataan songkok yang pertama digunakan. Ya. Dan Turki menggunakan fez ini bukan zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Dah juga 1808 ni Sultan Mahmud II yang mula memakaikan, menggantikan serban bagi tenteranya. Dia sudah bawa kepada dasar kemodenan, dia pakai fez. Nanti kita akan tengoklah. Dan inilah syair Siti Zubaidah, Perang Cina tajuk dia. Di dalam ini diceritakan tentang perkataan songkok tadi. Ini antara secara sekilas lah kita lihat tentang pengaruh yang datang daripada India yang kemudiannya menjadi budaya orang Melayu juga. Nanti saya akan sentuh ada satu perkara yang pernah viral berkenaan dengan songkok ni. Ujung nanti. Bangunan bersejarah Malaysia, bangunan Sultan Abdul Samad. Ni tahu kan? Dibina 1897. Arkiteknya daripada mana? Arkiteknya daripada India. Sebab British memang berpusat di India kan? British berpusat di India dan banyak kemahiran kepakaran mereka di India. Dan ketika itu, apabila British berada di India, mereka juga belajar seni bina mural. Sebab tu kita boleh tengok, mereka tak hancur kan? Berbeza dengan Mongol. Mongol datang hancur. Tetapi kebanyakan tempat yang mana British pergi, mereka mengekalkan bangunan-bangunan tu dan mereka belajar pula daripada situ. Dan penyebab kepada adanya gabungan. Sebab British ni juga, mereka mengambil ciri-ciri Andalus. Sebab Eropah cukup terkenal. Waktu Portugis keluar pun, mereka sudah kenal ciri-ciri orang Islam itu seperti mana, apa kehebatan kemodenan yang ada dekat Andalus yang mereka sebut sebagai Moor, M-O-O-R kan. Jadi dipanggil, kalau seni bina itu seni bina gaya Andalus, dia akan panggil Moorish. So the Moorish punya ciri-ciri, dia gabungkan dengan mural. Dan itulah hasil yang ada dekat sini. Dan siapakah arkiteknya itu, namanya Hubback. Hubback ini pada asalnya ada seorang jurutera yang lain, Spooner. Dia kata, jomlah kita buat gaya Eropah. Tetapi tidak dipersetujui, maka Hubback redesign dan dia menggabungkan ciri Moorish dan juga neo-mural. Dan inilah bangunan desain British India yang pertama. Bangunan Sultan Abdul Samad yang ada kita duduk lalu selalu. Bangunan ni, bangunan saya tak pasti, bangunan istana Saya pun tak perasan. Cuma saya dulu waktu awal kita jadi peguam, memang inilah mahkamah. Inilah mahkamahnya. Ya, saya ingat betul lah sebab itu ketika itu
Sultan Selangor ni Sultan Abdul Samad kan, Sultan Abdul Samad. Bukan, saya rasa dia bukan. Ada nota saya dekat sini. Dia bukan istana. Dia kediaman Resident General British, Sir Frank Swettenham. So Sir Frank Swettenham punya kediaman. Maafkan saya silap tu. Dia hanya dirasmikan oleh Frank Swettenham. Tapi bangunan ni saya kena semak balik lah. Baik. Kemudian ini sama jugalah. Bangunan Sultan Abdul Samad tu sambung sampai ke Masjid Jami'. Masjid Jami' juga dibina oleh Hubek juga, kerana dia bina bagi memudahkan kaki tangan kerajaan dekat bangunan Abdul Samad. Jadi dia kata kaki tangan kerajaan ni. Jadi mungkin ini juga tempat administratif lah zaman British ya. Ini masih lagi di kawasan yang sama, bangunan Sultan Abdul Samad, Museum Tekstil sekarang ni. Stesen KTM Kuala Lumpur. Siapa dia punya designer? Sama juga, Hubek juga. Ini pun agak lewat ni, dia siap pada tahun 1917. Tapi memang sangat menarik kan kalau kita pergi tengok pun. Jadi semua seni banner ini pengaruh dia adalah pengaruh Neo-Moorish dan juga Mughal. Jadi kedua-dua ini digabungkan kerana mereka sendiri melihat Andalusia dan juga Mughal sudah sampai kepada tahap kesenian yang cukup teliti, cukup cantik lah. Ini yang sebelum ni kita pernah lihat. Kalau kita tengok dari segi ketenteraan, Mughal dia tidak ketinggalan kerana dia juga belajar daripada sebelah ini dan juga pernah mendapat bantuan daripada Osmaniyah. Jadi ketenteraan, senapang, senjata, meriam dan sebagainya, Osmaniyah mendahului. Kemudian bila berperang dengan Safawi, Safawi pun mendapat teknologi yang sama. Kemudian barulah Mughal. Dan disebabkan itu juga kemudiannya keilmuan ketenteraan itu kita pun tidak boleh tangkal apa yang ada pada teknologi meriam Melayu. Ini ketika permulaan. Tetapi nanti bila sampai zaman siapa ni? Zaman Aurangzeb tadi. Aurangzeb sampai itu pun tak sampai keseluruhan juga. Dia sampai sini je. Di sebelah sini ada kerajaan Hindu. Ada juga. Tetapi nanti yang tadi kita sebut Maratha daripada sebelah sini. Dia makin membesar, maka barulah kerajaan tu mengecil. Kerajaan Mughal kalah, khususnya bila Delhi dapat dipegang. Teknologi meriam Melayu. Ini yang disebut belerang diambil Cheng Ho dari Jawa untuk tujuan serbuk peledak meriam. Di Jawa, belerang diambil untuk buat meriam pada awal abad ke-15. Daripada sini juga Melayu dapat belajar daripada Cina. Kemudian Alfonso datang Melaka 1511. Mereka telah merampas 3,000 laras senjata api. Jadi sebab itu tak boleh kita memandang rendah. Maknanya orang ingat orang Melayu dulu pakai keris, pakai lembing. Jadi lawan sebab tu dia kalah. Senang sangat kalah. Rupanya bukan. Mereka juga ada senjata. Sudah ada senjata. Sebab teknologi yang tadi kita katakan ada di India, itu pun dah awal. Teknologi Osmaniyah pun sudah awal. Bila mana ada hubungan Aceh, hubungan pedagang Pekah dekat situ, tidak ada juga bersama dengannya bantuan-bantuan ataupun apa yang dikatakan sebagai transfer of technology lah. Dan kalau kita ingat balik waktu kita bincang tentang hubungan Turki dengan alam Melayu ni, ada meriam yang diambil daripada Goa, kerajaan Goa. Melaka dapat daripada Goa. Goa dapat daripada Osmaniyah. Osmaniyah yang bagi pada Goa. Sebab Goa ni kerajaan dia bukan Islam, tapi dia mesra dengan Islam, dapat bantuan untuk melawan Portugis.
Jadi Goa ada mendapat meriam, dan meriam itu juga dibekalkan kepada Melaka. Itu satu meriam. Senjata api, lebih awal lagi mereka ada senjata api. Jadi Ferdinand Magellan yang mati 1521, tenteranya bawa pulang. Bila Magellan dah mati, tenteranya baliklah. Jadi bila balik, mereka bawa balik meriam Melayu Filipina. Jadi orang situ pun sudah ada meriam. Dan lebih jelas lagi, ini bukan hikayat, ini kitab. Ilmu bedil. Orang Melayu panggil persenjataan adalah ilmu bedil. Maka kitab-kitab ni semua ada kat perpustakaan kita sekarang. Kitab ni. Jadi, kenapa orang Melayu boleh ada petua menembak ni? Belajar menembak. Itu sebabnya kita jangan pandang rendah. Rupa-rupanya sudah ada kemahiran moden. Ini kurun ke-15. 15-16. Kan? Jadi, antaranya meriam yang dipanggil istinggar. Nanti kita tengok. Jadi, penyelidik senjata Melayu kalau dekat Malaysia ni antara lain adalah Wan Muhammad Dasuki, antara orang yang banyak mengkaji tentang ini. Dan salah seorang daripadanya, sahabat saya, Ustaz Hasan, memang buat PhD dari segi tajuknya Meriam Melayu lah. Meriam Melayu. Baru saja dapat doctorship baru ni. Ini meriam besar Seri Patani. Dulu pun kita pernah bentang pasal hal ni. Waktu Patani bertembung dengan Siam selama 200 tahun, mereka menggunakan meriam besar ni. Jadi Patani sendiri sudah ada meriam besar ni, dan ada pengangkut beroda. Ini semuanya adalah daripada yang asal, yang sudah disimpan dan diletakkan di depan Kementerian Pertahanan Bangkok. Betul. Betul. Saya pun macam tu. Jadi bila kita baca lagi banyak, punya ada semua ni. Jadi senjata-senjata ni, Alfonso yang penjajah-penjajah ni, antara kebaikan mereka jajah kita, tapi dalam masa sama mereka ada catatan. Jadi catatan tu kita boleh baca lagi sekarang, dan catatan mereka yang menceritakan, rupanya mereka datang, mereka diserang dengan senjata-senjata api. Mereka diserang, mereka nampak meriam. Semua catatan tu ditulis. Okey, ini meriam kecil. Lela nama dia. Meriam kecil, mobile, moda alih, digunakan atas gajah dan juga perahu, dan ia lebih panjang daripada rentaka. Nanti kita akan tengok rentaka, ada satu lagi. Yang ini boleh pusing 360 darjah. Jadi duduk atas gajah boleh berperang lah. Kan? Ini Lela yang kecil sedikit, yang ada dekat muzium. Muzium Negara ada. Kemudian Rentaka. Yang ini lebih kecil. Paling kecil yang pernah ditemukan 5 cm je. Tapi macam mana dia boleh jadi senjata? 5 cm. Ada dekat Muzium Negara. Boleh pergi tengok. Diperbuat daripada tembaga. Kemudian rentaka. Ini rentaka yang kegunaan rentaka macam ni. Dia letak. Macam bazooka. Rentaka. Istinggar. Juga dipanggil senapang kancing sumbu. Melayunya, bahasa Melayu lah. Orang putih panggil musket. Jadi yang ini istinggar, saya pernah lihat juga depan mata saya di Istek, tinggalan yang ada lah. Jadi Portugis menyimpan 3 istinggar Melayu dekat Portugal lah, ada. Dan salah satu daripadanya pernah dibeli oleh seorang pengkaji daripada kita lah, Malaysia. Ini senapang istinggar. Istinggar pernah dilaporkan dalam berita harian tentang hal ini. Senapang kancing sumbu, istinggar namanya. Dia yang pendek sedikit daripada ini, senapang ini dipanggil pemuras. Guna timah hitam. Dia masuk peluru daripada moncong. Dan biasa moncong tu dia berukir harimau atau ular lah. Kalau hari ni orang mungkin lebih senang panggil sebagai shotgun. Ada pendek lagi tuan-tuan. Namanya terakul.
Ini pistol lah. Pistol tangan. Terakul. Atau orang Turki sebut tarkul. Jadi ini digunakan kebanyakan oleh pedagang-pedagang tadi. Yang dia berdagang belayar, dia bawa pistol ini. Dan kalau tuan-tuan perempuan pernah tengok filem Queen of Lankasuka, ada dia ceritakan macam mana orang Melayu sudah pegang, dah pakai pistol dah. Ya. Ya. Ha. Ini meriam katak. Inilah antara meriam-meriam yang ada yang panjangnya lebih kurang 3 meter saja. Hari ini meriam-meriam ini, gambar ni dekat mana? Dekat Lisbon, Portugal. Jadi memang mereka mengatakan daripada Melaka lah. Kemudian chat bank. Chat bank ni juga meriam kecil begini. Dia masuk peluru daripada atas ruang terbuka tu. Kalau tuan-tuan perempuan pergi muzium dekat Berwas, ada lagi. Dia masih ada dekat situ, dijaga dengan baik. Ini antara seni banner yang rare lah, sebab biasa peluru masuk kod depan, tapi yang ni kod atas daripada ruang yang terbuka. Macam mana dia nak mampatkan tu. Jadi yang itu mungkin kajian orang lain lah, yang lebih mengkaji akan tahulah. Ini chat bank. Dan ada satu lagi yang ini saya dengar daripada pengkaji Dr. Fauzi ini. Dia jumpa satu barang dekat kedai barang antik yang dia percaya ini juga salah satu daripada pistol Melayu. Dia bentuk dia macam tu je, macam pak segi. Tapi dia masih kaji lagi lah. Wallahu alam. Dia panggil sebagai handgun, dia kata. Jadi nak mengatakan tidak mustahil perkara itu ataupun persenjataan yang ada di alam Melayu itu memang betul merupakan kemahiran yang ada, kerana di zaman yang sebelum itu lagi, inilah lakaran lukisan mural. Mural pun dah pakai meriam seperti kita tengok tadi kan. Kemudian adakah teknologi itu daripada Osmaniyah, dan kemudiannya teknologi itu juga sampai ke alam kita. Sama ada semuanya dibina oleh orang tempatan ataupun mereka membeli daripada luar, yang itu mungkin saya kena kaji lebih banyak lagi lah. Yang ini yang kita pernah ceritakan juga, bagaimana meriam Aceh yang dibuat oleh Osmaniyah, yang dihantar sebagai hadiah kepada Aceh, kemudiannya Belanda rampas. Dalam lukisan gambaran ini, mereka bawa balik. Jadi Belanda bawa balik, dan antaranya adalah yang dipanggil meriam lada secupak, yang dulu kita bincang dalam sejarah Osmaniyah. Meriam lada secupak itu sudah berada di Netherlands, Muzium Tenteranya. Inilah dia. Yang dulu saya pun pernah tunjuk meriam lada secupak ni. Ni meriam yang dihadiahkan kepada Aceh, tetapi sekarang sudah berada di Netherlands. Ini tuan-tuan perempuan rasa apa? Gambar apa ni? Inilah kapal Flor de Lama yang dilukis dalam catatan mereka, dan kebanyakan yang dicatatkan apa ada dalam Flor de Lama ini adalah senjata api dan juga buku-buku tadi. Jadi kapal ini membawa khazanah Melaka, sama ada yang berbentuk buku, bukan replika. Yang ini. Ini replika. Jadi fakta-fakta ini memang tertulis dalam catatan Portugis sendiri, dan itu nak menunjukkan ini bukan cerita orang kata nak menaik-naikkan bangsa Melayu, tetapi ini adalah catatan yang penjajah yang ceritakan. Mereka ambil senjata api, mereka berperang, tengok ada 8,000 laras senjata api orang Melaka, tapi dia dapat rampas 3,000 saja. Jadi sebenarnya dekat situ ada banyak orang kata perkara yang mungkin kita baru tahulah. Jadi pengajarannya tuan-tuan perempuan, daripada kisah moral ni kita boleh lihat kepimpinan itu dia memang dari segi perbincangan tentang kepimpinan, dua nilai yang paling penting ada. Qawiyun amin, dia kena kuat, dan juga orang yang amanah. Dan kebanyakan kadang-kadang kepimpinan tu dia kuat, dia ada kuat kekuatan
rohani, fizikal. Tetapi tak amanah. Ada pula yang dia amanah tapi tak kuat pun tidak. Agak sukar untuk menjadi pemimpin lah. Kedua, toleransi antara kaum dan agama ni janganlah sampai kita menggadaikan pegangan iman kita. Kerana itu yang telah kita lihat, dan bila mana diberikan ruang untuk semuanya, boleh kita katakan kalau hari ini diwujudkan tak ada satu agama pun yang lebih baik antara satu sama lain, dan kemudiannya disamaratakan dan diberi nama yang baru, maka itu hanya bukanlah memberikan keharmonian pun. Dia hanya akan menyebabkan kita yang celaru. Masing-masing agama akan celaru. Jadi sebaiknya kita saling berkenalan, dan lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, aku dengan agama aku. Kamu nak buat apa yang patut, buat. Tapi jangan sampai mengkritik agama kita. Kita pun jangan kritik. Jadi itu konsep dia yang asal. Okay? Kemudian yang ketiga, kesenangan, kemewahan ni, inilah tadi saya sebut. Itulah signal bila kita dah senang, dah mewah, waktu untuk kita muhasabah. Untuk kita bersederhana. Dan yang keempat, marilah kita ambil tahu perihal dunia yang saya fikir dekat PMP dah tak ada masalah dah. Memang itulah tujuan kita adakan kuliah ni, supaya kita saling ambil tahu. Semua yang terjadi dalam dunia ada pengaruh dan kesannya kepada kita. Kepada kita hari ini. Dan itu saja untuk hari ini. Cuma saya nak tambah sedikit saja. Kejaplah. Pernah viral dalam WhatsApp mengatakan songkok Melayu ini, ini kisah dia, adalah songkok tentera berkuda Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini adalah sumber lisan lah. Dia kata dia pergi Mesir. Lepas tu jumpa tengah duduk pakai songkok. Kemudian datang orang, satu pakcik tua. Pakcik tua tu kata kat dia, kamu ni pakai songkok tentera Sultan Fatih ni. Dan kemudian dia kata, tentera berkuda Osmaniyah Turki abad ke-16 pun ikut perang dengan Majapahit, bantu Wali Songo. Kata Wali Songo, nanti kita akan tengok sikit. Dan pakaiannya termasuk songkoknya diambil oleh Sultan-Sultan Nusantara. Jadi daripada peperangan mereka berperang Majapahit, mereka bantu Wali Songo. Jadi daripada situ pakaian Osmaniyah katanya menjadi ikutan Sultan-Sultan. Sultan-Sultan di Nusantara lah. Dan kemudian dikatakan juga, tuan-tuan perempuan, bahawa di kedatangan Imam Mahdi, bendera hitam, dan wujud lafaz hadis yang berbunyi fala nisuhum su'ud. Saya baca tentang hal ni, saya kata saya kena kaji ni, saya kena tengok dekat mana. Jadi saya tak jumpa pun yang dikatakan hadis yang bersama dengan Imam Mahdi tu orang yang bersongkok hitam. Saya tak jumpa lagi lah. Saya tak jumpa. Kemudian inilah 4 poin penting yang ada dekat situ. Saya nak bawakan simple saja sekejap, panorama, Muzium Panorama dekat Istanbul, kalau tuan-tuan perempuan pernah pergi. Dalam Muzium Panorama ni, mereka menggambarkan lukisan tu berdasarkan fakta sejarah yang terbaik yang cuba nak dibuat. Jadi gambaran yang boleh kita katakan lebih dekat dengan yang dikatakan Sultan Muhammad Al-Fatih, tentera-tenteranya pakai songkok, ada ke tidak? Kita tengok dalam gambaran lukisan ni sebelum mereka buat miniature tadi. Dan dalam gambar ini juga kita tak temukan pakaian begitu. Dia pakai songkok, dia pakai jenis tinggi ataupun serban. Kita lihat kan? Begitu juga bila kita lihat pakaian tentera Osmaniyah kurun ke-14 hingga 18, sebab dia kata kurun ke-16, tidak ada pun yang berpakaian gaya songkok. Tetapi bila masuk kurun ke-17 ada, tetapi dia pakai face. Kita kata face. Apa itu face? Ini kawasan dia. Face ini adalah pakaian tentera yang menggunakan face atau kita panggil tarbus. Itu berasal dari Morocco. Dan ini adalah pakaian yang pakai oleh Osmaniyah apabila era kemodenan. Bukan zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi mesej viral tu bagi saya dia sekadar main sentimen saja. Dan ini Emmanuel Macron. Presiden Perancis bila dia ziarah Tunisia dia pun pakai. Tapi yang ini bukan panggil face. Ini dia panggil, dia berbeza dengan face.
Any face. Satu lagi namanya Syashiah. Syashiah yang warna merah gelap dekat bawah ni. Maroon. Yang atas merah ni iaitu face. Atau tarbus. Ada orang panggil tarbus kan. Jadi Syashiah ni pun dipakai oleh perempuan pun ada. Jadi ini adalah budaya Tunisia. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Ini Syashiah. Ini pakaian, kalau perempuan dia pakai macam itulah. Dari sumber fashion Osmaniyah, ini dalam satu buku tentang pakaian headgear Osmaniyah, kita lihat pengaruh face ini juga dipakai oleh siapa ni? Ini adalah orang yang ini Christian Orthodox. Dia berpakaian dengan face juga, dan itu adalah pakaian yang kita katakan bukanlah semata-mata face itu daripada Morocco, kerana Yunani kuno pun dah pakai. Mana Yunani kuno pun ada pakaian begitu. Yang ni saya skip lah. Okay. Jadi kalau kita lihat kat sini ni, yang tadi saya sebut Sultan Mahmud II yang mula pakai gaya face ni. Sebelum itu semua berpakaian begini. Berpakaian serban. Dan zaman Sultan Mahmud II juga dihapuskan tentera Yenicheri, sudah pakai tentera moden. Dia tak pakai Yenicheri, tak ada dah tentera elit Mamluk tadi. Dah tak ada dah. Jadi bermula era ni semua berpakaian begini. Dan kalau kita secara rasminya, okey, sebelum saya masuk ke alam Melayu, jadi yang ini askar moden yang dibina oleh Sultan Mahmud tadi, semuanya berpakaian gaya face. Face. Simbol kemodenan. Dan itulah simbolnya yang kekal sampai hari ini, itulah simbol Osmaniyah, simbol kemodenan mereka yang dipanggil Asakiri Nizamiyah. Tapi kalau kita orang Melayu lebih terkenal dengan pakaian ini, Desta, Tengkolok dan juga Tanjak. Tapi songkok mula jadi popular. Yang itu saya pun tak mendalami jugalah. Ada bukunya tapi sebab saya tak pernah lagi berkongsi hal ni. Dia ada beza dia dari segi penggunaan juga. Cara ikat dia, kalau acara rasmi lain. Kalau orang Melayu ni rupanya banyak lagi tanda-tanda yang kita selama ni tak faham. Dari segi pemakaian tu kiri atau kanan. Kalau ni kalau dia kiri, ini adalah kerabat diraja, ini orang awam. Ada cara-cara dia. Sama juga dengan pakai sampin kan. Dah kahwin ke bujang. Lepas tu saya pun baru tahu punya pelikat pun sama. Kain pelikat yang ada line belakang tu. Saya duduk pakai line belakang je. Rupanya dia ada line kalau letak ke tepi ada maksud dia. Yang ini janda ke, yang ini balu ke, yang ini. Sama ada. Jadi sayangnya kita tak tahu hal ini sekarang. Sebab dia adalah petanda yang memudahkan untuk kita berkomunikasi. Kita tahu orang ni siapa. Tanpa kita nak tanya, kamu ni siapa, dah kahwin ke belum. Jadi tak perlu dah. Jadi kita lebih mudah. Tapi itulah sayangnya budaya ini tak diteruskan. Dah hilang. Jadi ulama'-ulama' kita kebanyakan pakai serban dulu. Kalau datang daripada Timur Tengah, daripada India sekalipun. Jadi songkok ni, kalau diikutkan yang betul-betul mula disebut dalam catatan Melayu adalah syair Siti Zubaidah tadi, Zubaidah. Disebut berbaju putih bersongkok merah. Jadi bersongkok merah itu yang membuatkan kita mengandaikan itu adalah face lah. Face yang diambil. Jadi 1840 syair itu 1840, Osmaniyah mula memakainya 1829. Jadi kebarangkalian peranan songkok itu mula dipakai oleh orang Melayu adalah daripada pengaruh Osmaniyah jugalah. Tetapi bukan zaman Sultan Muhammad Fatih. Jadi semangat Fatih beria sangat hari itu. Jadi dia buatkan viral kata ini Fatih juga. Mungkin Pak Cik tu pun tak tahu dia main cerita je kan. Jadi sebab tu kita kena hati-hati juga. Jangan semangat je lebih. Yang ini tentera regimen Melayu yang awal pakai songkok. Pakai songkok. Yang tu kena tanya lebih lagi. Kalau sultan kita yang mula-mula pakai gaya ni, gaya moden ni,
Sultan Abu Bakar Johor. Sebab itu dipanggil dia sebagai bapa pemodenan Johor. Kerana dia zaman Sultan Abu Bakar ni paling rapat dengan Sultan Abdul Hamid Osmania. Jadi dia selalu buat European tour. Jadi dia pergi ke sana banyak kali. Dia sempat jumpa Sultan Abdul Aziz dan kemudian Sultan Abdul Hamid dan dapat pingat dan sebagainya kan. Jadi antara yang dia ikut adalah pemakaian fes ini atau tarbus ini. Yang ini Sultan Abdul Aziz, atas ni Sultan Abdul Aziz, ini Sultan Abdul Hamid. Tengok bahawa pemakaian mereka sudah memakai fes kan. Jadi Maharaja Abu Bakar, Sultan Abu Bakar, bila dia buat perjanjian dengan Inggeris, dia digelar sebagai Maharaja. Dia digelar sebagai Sultan oleh British, dan British mengiktiraf dia sebagai Sultan lah. Dan satu-satunya kerabat yang akhirnya dia tidak berada di bawah Inggeris dan Johor. Kemudian dia pula baik juga dengan Osmania dan Osmania pun memberikan gelaran Sultan juga kepada dia. Jadi dia dapat gelaran pengiktirafan daripada Inggeris dan juga Osmania. Ini kebijakan Sultan Abu Bakar lah. Jadi ini Sultan Ibrahim yang sekarang, tengok mereka masih lagi mengekalkan ini kan. Kemudian ada kajian lain daripada Indonesia mengatakan ada kaitan dengan Cina, Cheng Ho, berpakaian begitu. Itu saya tak nak sambunglah perbincangan ni. Kerana yang ini pun tidak begitu. Dia ada spekulasi yang digunakan, kata peci, sebab orang sana panggil peci. Jadi bahasa Cina ada paci. Paci tu maksudnya 8 penjuru angin daripada kepala. Ini adalah titik-titik ci kan. Kalau siapa pernah baca bahasa Cina, dia ada ci, tenaga dalaman. Jadi bagi mereka yang dalam ketenteraan Cheng Ho tu, mereka tutup 8 Pa tu 8, Ci tu adalah kuasa dalaman tu. Dia tutup 8 itu untuk menjaga daripada kesan dia kepada, tahulah apa pengaruh dalam komunikasi dan sebagainya. Sikit lagi tentang Wali Songo. Pernah dengar tak? Memang dakwah di Indonesia dilakukan secara terencana oleh Sultan Muhammad I yang dimulai dari 1404 dengan mengutus Wali Songo. Yang ini juga perkara yang viral yang diceritakan. Ada 7 angkatan semuanya yang datang daripada banyak negara, ada daripada Palestin, Myanmar, Filipina, Turki, China dan Morocco dan sebagainya lah. Dan dikatakan berdasarkan catatan Ibnu Battuta Kanzul Ulum, satu kitab yang berada dekat Istanbul, menyebut memang Osmaniyah menghantar 9 orang sebagai Wali Songo, yang mana mereka ini ada yang berasal daripada Maghribi, ada Turki, ada Palestin dan sebagainya. Saya bila dapat perkara ni, saya pertama sekali saya nak cuba carilah Kanzul Ulum tu wujud tak wujud. Jadi bila kita semak, setakat ni tak jumpa lagi kitab Kanzul Ulum. Dari mana datang fakta ini? Kemudian kita cuba semak pula dari segi tahun. Dari segi tahun pun dah jauh beza, kerana yang dikatakan diutuskan oleh Sultan Muhammad I, ketika itu Sultan Muhammad I dah meninggal dah pun. Jadi kenalah hati-hati, kerana perkara macam ni dia seronok didengar. Dia seronok dengar. Nampak macam buat semangat kan. Tapi semangat-semangat ni kita tolak ke tepi dulu. Apa pun kita kena balik pada fakta, balik kepada sumber yang asal. Sebab kadang-kadang apa yang kita sampaikan tambah pula kalau kita dah semangat kita cerita kat orang. Jadi kita cerita bahaya. Sebab memang ada hadis, nanti kita akan tengok last kali. Ni adalah zaman ini dalam Quran sebutlah surah Al-Hujurat, dapat datang pada kita semak. Dapat pada kita semak. Jadi kita mula dengan ragu-ragu dulu supaya kita dapat selidik. Kemudian apa lagi dikatakan dalam surah An-Nisa, apabila datang kepada mereka satu berita, mereka terus hebahkan. Padahal kalau mereka rujuk kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, tentu hal itu dapat diketahui dengan, maksudnya dapat semak dulu dengan Nabi. Itu terjadi. Dan yang akhirnya inilah hadis Nabi, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa, pendusta, apabila dia menyampaikan apa saja yang dia dengar.
Jadi kita dapat mesej, seronok ni, kita pun terus bagi kat orang. Ataupun kalau saya sampaikan tuan-tuan perempuan ada rasa ragu-ragu, baik semak dulu, kan? Baik semak. Sebab saya sendiri pun kadang-kadang tersilap juga bercakap, kan? Jadi saya cuba sebaik mungkin untuk menyampaikan perkara yang saya tahu saja, yang berdasarkan apa yang telah saya kaji dan baca. Maka daripada situ tuan-tuan perempuan, adanya kalau ada kesilapan, maka tolong perbetulkan juga saya lah. Jadi kita cuba hati-hati kerana zaman akhir zaman ni fitnah memang sangat berluasa. Fitnah yang dimaksudkan bukan fitnah sekadar membawa cerita perkara yang tak ada diada-adakan. Tetapi fitnah dari segi hadis dan juga Al-Quran yang sebut tentang fitnah itu, dia termasuk ujian lah. Dia bukan sekadar apa yang diada-adakan. Dia termasuk ujian kehidupan lah. Ujian politik. Ujian macam-macam ujian lagi lah. Jadi itu pun termasuk sebagai fitnah. Jadi insya-Allah semoga Allah berkati pertemuan kita dan kita diluruskan, kita dibawa ke jalan yang lurus yang kita selalu sebut ihdinas siratal mustaqim itu. InsyaAllah semoga Allah memberikan hidayah, taufik, inayah dan rahmatnya kepada kita. InsyaAllah kita bertemu lagi pada 2 minggu akan datang. Saya akan cuba menyentuh tentang Syiah di India dan juga Sri Lanka, insyaAllah. Jadi wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.